Respon SD kali ini akan membicarakan tentang isu buli. Isu buli timbul lagi di dada-dada akhbar yang terbaru bagaimana dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan melibatkan seorang pelajar sekolah menengah berusia 14 tahun yang dilaporkan dibuli dan dipukul bertubi-tubi termasuk menggunakan kasut sehingga menyebabkan mangsa menerima 8 jahitan di bibir. Sekalipun isu buli ini bukanlah isu yang baru, bahkan telah mendapat perhatian ramai pihak, namun ketika ia berulang kembali maka ia satu perkara yang sangat mendukacitakan. Maka kali ini dalam usaha memberikan keterangan umum buat manusia tampil mengulas isu ini menurut perspektif agama dan menyatakan beberapa penyelesaian supaya kes ini dapat dikurangkan bahkan dielakkan dari terus berulang. Kes buli di negara kita bukanlah satu yang asing. Ia berlaku melibatkan pelajar sekolah menengah tak kira sekolah berasrama atau sekolah harian. Demikian juga turut melibatkan pelajar sekolah rendah baik lelaki ataupun perempuan. Dan kesan dari kes buli ini menyebabkan mangsa-mangsa yang terlibat mendapat kecederaan sama ada bersifat kekal atau sementara. Bahkan lebih malang lagi, ada yang menyebabkan kematian. Ada juga pernah berlaku di kolej di Pantai Timur. Laporan menyebutkan bahawa mangsa meninggal dunia akibat salur darah pada leher sebelah kanan pecah dan terkoyak menyebabkan pendarahan menyeluruh pada otak akibat sepakan bertubi-tubi. Demikian juga di utara tanah air, bagaimana seorang pelajar berusia 13 tahun dibuli dan dipukul oleh 5 orang pelajar lain, kesan yang menyebabkan mangsa tersebut menghadapi pendarahan usus dan buah pinggang. Begitu juga pada satu ketika dulu pada tahun 2014 pula, sebuah video memaparkan seorang pelajar berumur 10 tahun dibuli dan dipukul oleh beberapa pelajar sekolah menengah telah menjadi viral di media sosial. Lebih menyedihkan apabila kes buli seumpama ini berlaku di sebuah asrama anak yatim. Lihat kepada seorang lagi pelajar, Navin, yang berusia 18 tahun dibuli dan dipukul dengan kejam oleh sekumpulan remaja di jalan kaki bukit Georgetown, Pulau Pinang sehingga mati otak selain mengalami kecederaan di bahagian dubur dan meninggal dunia selepas 5 hari koma di unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Begitu juga dalam kejadian 2.10 pagi 9 Jun 2017 ini, rakannya T. Privin, 19 tahun, turut dipukul oleh kumpulan berkenaan menggunakan topi keledar namun sempat melarikan diri bagi mendapatkan bantuan. Susulan pada kes ini, 4 remaja termasuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Georgetown atas tuduhan membunuh Navin. Kes kematian kadet laut yang masih segar dalam ingatan kita. Kadet laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Zulfarhan Osman Zulkarnain, 21 tahun umurnya, akibat didera oleh beberapa rakan universiti selepas dituduh mencuri komputer riba milik rakannya, menimbulkan persoalan tahap keselamatan di institusi pengajian tinggi. Penuntut tahun 3 jurusan kejuruteraan elektrik itu meninggal dunia di Hospital Serdang dengan kesan lebam dan melecur di bahagian dada, tangan, kaki, dipercayai akibat ditekap dengan setrika wap. Susulan kematian Zulfarhan, seramai 36 penuntut UPNM dan Universiti Tenaga Nasional UNITEN ditahan untuk membantu siasatan dan kes dia siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Selepas siasatan, 19 penuntut UPNM didakwa atas pertuduhan membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan Zulfarhan dan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selain daripada itu, ada kes 6 pelajar tingkatan 2 Maktab Rendah Sains Semarang MRSM Parit Perak yang dibuli 10 senior mereka kerana enggan meminjamkan kasut bola turut menarik perhatian umum. Kes itu berakhir dengan kesemua 10 pelajar senior berumur 15 tahun dan 16 tahun ditamatkan pengajian selepas didapati bersalah. Dalam pada itu, kematian 2 anggota pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sungai Wangi Setiawan Perak dipercayai didera 3 anggota sepasukannya, menggambarkan gejala kes buli dan dera tidak terhad dalam lingkungan institusi pengajian sahaja. Berdasarkan laporan bedah siasat, didapati kematian Muhammad Baihaqi Nikmat 28 tahun disebabkan pendarahan paru-paru akibat trauma tumpul, manakala Muhammad Lailatul Iman Muhammad Sukri 26 tahun meninggal dunia akibat pendarahan paru-paru serta trauma tumpul pada tisu lembutnya. Kesan-kesan buli kita dapat lihat bagaimana perbuatan membuli memang tidak dinafikan akan meninggalkan kesan kepada mangsa yang menghadapinya. Kesan yang terhasil sama ada bersifat kekal atau sementara. Begitu juga kesan terhadap fizikal dan mental mangsa buli. Kalau kita lihat antara kesan-kesan yang dapat dilihat, pertamanya trauma. Inilah kesan buruk dari sudut emosi bagi mangsa-mangsa yang dibuli. Bahkan dilaporkan beberapa kes yang menceritakan mangsa buli rasa takut untuk kembali ke sekolah. Bahkan terdapat sebuah kes di Kelantan, seorang mangsa buli di salah sebuah sekolah merasa trauma ekoran diugut oleh pelajar-pelajar yang membulinya agar merahsiakan kejadian tersebut. Menurut perspektif Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara penting yang perlu semua
di kalangan kita fahami bahawa Islam adalah satu agama yang benar-benar menjaga dan memelihara karamah insaniah, kemuliaan insan. Kita dapat melihat bahawasanya di dalam Islam terdapatnya hukuman qisas, yang mana antara takrifannya adalah hukuman ditentukan kadarnya dari sudut syarak sebagai hak kepada anak Adam. Dalam menjelaskan perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Surah Al-Isra ayat yang ke-70. Ketika mentafsirkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimanakah Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, Allah SWT mengkhabarkan bahawa dia memuliakan anak Adam dengan cara dia menciptakan mereka dengan sebaik-baik kejadian. Boleh rujuk tafsir Al-Quran Al-Azim ayat yang ke-97. Manakala larangan dan balasan buat mereka yang memukul orang lain adalah tersangat banyak, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Firman Allah SWT maksudnya, dan diletakkan kitab buku amalan, maka kamu akan dapat lihat golongan yang melakukan dosa-dosa, berasa takut terhadap apa yang terdapat di dalamnya, dan mereka berkata, alangkah celakanya kami ini. Kitab apakah yang tidak terlepas dosa kecil dan dosa besar, melainkan kesemuanya tercatat. Mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan sebelum ini, dan Tuhan kamu tidak pernah menzalimi seorang pun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Di dalam sebuah hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, baginda bersabda, yang bermaksud sesungguhnya orang muflis dari kalangan umatku adalah sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan solat, puasa dan zakat. Dia juga datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Maka diberikan kepada orang-orang tersebut kebaikan-kebaikan dirinya. Sekiranya kebaikannya sudah habis, dalam keadaan perhitungan ke atasnya belum lagi habis, maka diambil pula kejahatan-kejahatan mereka itu tadi, lalu dicampakkan kepadanya, dan kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, tuan-tuan sekalian, sangat benarlah Nabi SAW, kerana sesungguhnya inilah sebenar-benarnya muflis. Adapun seorang yang muflis di dunia, maka sesungguhnya dunia itu datang dan pergi. Jadi seorang itu asalnya fakir lalu dia berubah menjadi kaya atau sebaliknya. Akan tetapi sebenar-benar muflis itu adalah ketika seorang itu muflis atas segala kebaikan yang dia telah berpenat lelah dalam mengerjakannya, di hadapannya hari kiamat yang amalan kebaikan akan menjadi saksi. Kemudian kebaikan tersebut diambil oleh si fulan dan si fulan. Pada hadis ini menunjukkan ancaman terhadap perbuatan melakukan kejahatan ke atas makhluk. Maka dengan ini, dalam respon SD kali ini nak menegaskan bahawa suatu perkara itu apabila ia bertentangan dengan agama dan nilai kemanusiaan, maka ia adalah tertolak dan tidak boleh diterima sama sekali. Allah SWT mengajar kita untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada perintahnya, saling menghormati sesama manusia, berkasih sayang antara satu sama lain, dan menjaga hak-hak karamah insaniah. Ingatlah, apabila kita membuli orang lain, boleh jadi kita juga bakal dibuli oleh orang lain dalam hari-hari yang mendatang. Boleh jadi anak-anak kita juga akan menjadi mangsa buli pada masa hadapan kelak. Hendaklah setiap mereka yang terlibat dengan perbuatan buli ini merasa insaf bahawa setiap tindakan dan amalan kita di atas muka bumi ini akan dinilai oleh Allah SWT dari sekecil-kecil perbuatan sehingga sebesar-besar perkara kesemuanya itu tidak terlepas dari catatan dan hitungan malaikat. Tambahan pula, perbuatan menzalimi manusia yang lain tanpa hak ini berdosa hukumnya, tuan-tuan sekalian. Dalam surah yang lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud, pada hari ini kami kunci mati ke atas mulut-mulut mereka, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Surah Yasin ayat yang ke-65. Ketika mana kita menyedari hakikat ini, bahawa segala amalan kita akan dihitung dan dipertanggungjawabkan, maka sudah tentulah kita akan merasa insaf. Disuburkan pula dengan rasa hormat serta kasih sayang sesama manusia yang lain. Ingatlah bahawa kita semua akan kembali menemui Tuhan kita. Sekiranya baik segala amalan kita di dunia ini, maka kita pasti akan mendapat kebaikan di akhirat sana. Sebaliknya, jika amalan buruk saja yang kita bawa sepanjang perjalanan di dunia ini, maka buruk jugalah balasan yang bakal kita terima. Akhirul kalam, akhir kata pada saya, sebagai suruhan kepada diri sendiri, keluarga, sahabat handai dan masyarakat sekalian, marilah kita sama-sama membulatkan tekad agar kita hidup dalam keadaan tolong-menolong, saling kasih sayang serta hormat menghormati antara satu sama lain. Jauhilah perbuatan buli-membuli dan mainkanlah peranan masing-masing sebagai ibu bapa, guru, tokoh-tokoh masyarakat Islam dalam membasmi perkara ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua serta menjadikan segala perbuatan dan tingkah laku kita ini bakal menjadi saham amal soleh
buat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.